Baik, jadi kepada penonton Suara Merdeka yang baru bersama kami, sekarang kami berada di sekitar KLCC, di mana sebentar tadi baru saja berlaku kemalangan melibatkan dua buah gerabak LRT yang ini lagi batangnya. Ini adalah antara detik-detik semasa yang sedang berlaku ketika ini. Dan keadaan di sini agak tragis seperti mana yang anda dapat saksikan, di mana anggota bomba dan juga ambulan dikerahkan di lokasi kejadian, dan kita dapat lihat dari segi mangsa ramai yang gagal untuk berdiri. Masing-masing sedang dikejarkan. Hai Kavita, hai Zawawi Harun, hai Awak Baginda. Okey, sekarang ini Suara Merdeka sedang bersiaran di sekitar KLCC, di mana ketika ini pihak keselamatan sedang mengangkat mangsa yang terlibat dalam kemalangan melibatkan dua buah gerabak LRT Kampung Baru dan KLCC sebentar tadi. Dan ini apa yang dapat kami kongsikan suasana semasa yang sedang melanda ketika ini. Dan untuk sebarang info, dapatkan artikel di suaramerdeka.com.my. Keadaan di sini boleh dikatakan agak tegang ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi diharap yang sedang menonton live ini dapat berkongsi live ini, sama ada ke grup WhatsApp, grup Facebook dan sebagainya. Dan untuk laporan semasa ketika ini, mangsa-mangsa kejadian sebentar tadi sedang dibawa keluar oleh pihak berkuasa. Ya, ini adalah antara dugaan yang sedang berlaku di sekitar di ibu kota ketika ini. Pertembungan melibatkan dua gerabak. Dan ketika ini seperti mana yang anda dapat saksikan, mangsa-mangsa sedang dibawa keluar dan dibawa menaiki ambulan. Jadi diharap kepada anda yang sedang menonton live ini, anda dapat sharekan kepada grup family, grup WhatsApp, grup Facebook, grup Telegram dan sebagainya, untuk kita sama-sama melihat bagaimana pengakhiran kejadian di sini. Karen Omar, setakat ini ada melibatkan kematian? Jawapan itu belum dapat kami pastikan lagi, kerana pihak OCPD belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Dan untuk kenyataan tersebut diharap kita sama-sama dapat tunggu. Hasina Rizwan, kesian kawan ramai-ramai kerja retail line dari KLCC, Net Train KLCC. Itulah, tadi saya pun sempat berjumpa dengan seorang sepupu mangsa daripada Ampang, terus bergerak ke sini untuk mendapatkan khabar mengenai sepupunya. Hafiz Nazim, like lah video. Maklumlah ramai orang buat live kat sini. Baik, jadi kepada anda yang sedang bertanya apa yang sedang berlaku ketika ini, baik, Suara Merdeka sedang berada di kawasan kejadian, di mana mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan melibatkan LRT, dua gerabak di bawah tanah dari Kampung Baru ke KLCC, dibawa keluar dan masing-masing sedia untuk naik ke ambulan. KK Alice bertembung depan atau langgar belakang. Perkara itu nanti kami akan maklumkan selepas mendapat makluman. Dan ketika ini apa yang boleh kami kongsikan, semakin banyak ambulan datang ke sini, dan kejadian berlaku sekitar pukul 8.30 malam sebentar tadi. Baru sahaja berlaku, dan ini adalah antara gambaran semasa yang dapat kami kongsikan di kawasan kejadian. Dan mangsa belum habis dibawa keluar untuk setakat ini, dan kita doakan semoga baik-baik sahaja. Namun, apa yang boleh saya kongsikan antara gambaran di sini adalah kebanyakan mangsa yang dibawa keluar gagal untuk berdiri.
dengan tim kata lain dibawa dengan menaiki pengusung. Kalau kita dapat lihat seperti keadaan sekarang ini, puan ini juga terpaksa dibawa dengan secara usungan. Dan keadaan di sini boleh dikatakan agak kritikal. Semoga mereka berada dalam keadaan baik-baik, dan ini antara perkembangan yang dapat kami kongsikan. Ku Faiz Israel hack LRT kot, nak balas dendam, Wallahualam. Tak pasti. Namun apa yang saya boleh kongsikan kepada anda yang baru saja menyertai secara langsung, sekarang Suara Merdeka berada di KLCC, di mana mangsa-mangsa yang terlibat dalam pertembungan di antara dua gerabak dibawa keluar, dan keadaan di sini boleh dikatakan agak tegang, di mana mangsa-mangsa kebanyakan yang terlibat dalam kemangan tersebut gagal untuk berdiri dan terpaksa dibawa secara usungan menaiki ambulans. Jadi dah harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan acara ini dapat berkongsi sama ada ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook dan sebagainya tentang situasi yang sedang berlaku melibatkan pertembungan di antara dua gerabak LRT. Benar. Jadi kami juga selaku pihak media berharap masing-masing dapat mengawal diri. Pematuhan SOP amat kami tekankan, namun melihat pada keadaan ini, kami berharap kami juga dapat melindungi diri kami dari sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Dan ini antara mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan seperti tadi dan dibawa keluar oleh pasukan keselamatan petugas, dan diharap semuanya dapat baik-baik saja. Keadaan di sini boleh dikatakan agak cemas dan tegang, di mana boleh dikatakan hampir kesemua yang keluar sebentar tadi gagal untuk bangun. Dalam arti kata lain, terpaksa dibawa menaiki ambulans secara usungan. Masih ada lagi beberapa mangsa yang sedang dibawa keluar, dan jumlahnya kami belum dapat pasti, dan berapa ramai mangsa yang terlibat akan kami update dari semasa ke semasa. Dan setakat ini masih ada mangsa yang dibawa keluar. Hanya itu yang dapat kami kongsikan, dan benar, semoga semuanya dipermudahkan urusan, dan kita harap semuanya baik-baik saja, InsyaAllah. Okey, jadi kepada anda yang baru saja menyertai secara langsung bersama Suara Merdeka, sekarang ini kami berada di sekitar KLCC, di mana di kawasan ini telah berlaku satu insiden tragis melibatkan dua buah gerabak LRT perjalanan dari Kampung Baru ke KLCC, dan ketika ini dapat kita lihat bahawa mangsa-mangsa dibawa secara usungan menaiki ambulans ini. Boleh dikatakan hampir mangsa gagal untuk berjalan, boleh dikatakan seperti itu. Bagaimana keadaan pertembungan itu tidak dapat kami gambarkan ketika ini kerana belum ada sebarang info lanjut, dan akan kami update dari semasa ke semasa jika kami mendapat informasi tentang perkara berkenaan.
Okey, bagi soalan berapa ramai yang terlibat dalam kemalangan sebentar tadi, belum dapat kami nyatakan jumlahnya. Tetapi apa yang kami dapat kongsikan ketika ini, masih ada beberapa individu yang dibawa keluar seorang demi seorang. Dan antara yang terawal tadi sudah dibawa menaiki ambulans dan diangkat menggunakan pengusung, kerana boleh dikatakan kebanyakan di antara mereka tidak boleh bangun. Dan ini antara gambaran-gambaran semasa melibatkan kawasan kejadian. Baik, jadi kepada anda yang baru saja bersama kami, sekarang ini seorang mereka dapat melaporkan bahawa sebentar tadi berlaku kemalangan melibatkan dua gerabak LRT Kampung Baru dan juga KLCC sekitar pukul 8.30 malam baru sahaja berlaku. Dan ketika ini di antara kami sedang berkumpul sini dan boleh dikatakan agak ramai pegawai keselamatan yang datang dengan ambulans. Dari segi jumlahnya berapa belum dapat kami nyatakan, namun sehingga waktu ini operasi untuk mengeluarkan mangsa masih lagi berjalan. Switch melibatkan stesen Kampung Baru dan juga KLCC. Kemalangan di bawah tanah. Berapa jumlah kematian atau kemalangan belum dapat kami pastikan lagi kerana angka tersebut belum kami terima, dan kami juga sedang menunggu maklumat lanjut tentang insiden tersebut. Namun ini apa yang dapat suara mereka kongsikan antara detik-detik kecemasan yang melanda di sekitar KLCC. Dan sebentar tadi keadaan agak cemas, namun kita dapat lihat anggota bomba dan pihak polis masih lagi bekerjasama, dan juga pakar perubatan. PIP, ada yang mati ke? Belum pasti. Adrian Nazim, macam mana boleh bertembung? Belum ada jawapan untuk perkara tersebut. Untuk anda yang baru saja menyertai secara langsung bersama suara mereka ketika ini, apa yang boleh kami kongsikan, sebentar tadi telah berlaku satu insiden tragis melibatkan pertembungan dua gerabak LRT Kampung Baru dan juga KLCC. Dan ketika ini usaha untuk mengeluarkan mangsa masih lagi berjalan, dan kalau kita dapat lihat ambulans masih lagi datang ke lokasi kejadian, bermaksud masih ramai mangsa yang belum dikeluarkan. Terima kasih Zainuddin Rahmat. Terima kasih. Gerabak bertemu, betul, gerabak bertemu. Pertemuan, brek mengejut pertemuan. Jadi untuk sebarang spekulasi negatif diharap tidak berlaku, dan kita cuma boleh doakan yang baik-baik saja, kerana insiden sebenar bagaimana boleh brek mengejut apa semua tu belum dapat kita pastikan. Dan kepada anda yang sedang menonton live ini, mungkin boleh kongsikan ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup Telegram, grup membawang apa semua tentang ini adalah antara kejadian semasa yang menimpa mangsa-mangsa warga ibu kota Kuala Lumpur apabila sebentar tadi sekitar pukul 8.30 malam telah bertembungnya dua gerabak LRT Kampung Baru KLCC. Dan sekarang ini kalau kita dapat saksikan, ambulans masih lagi datang ke tempat kejadian, bermaksud masih ada lagi mangsa-mangsa yang belum dikeluarkan.
masih ada mangsa-mangsa yang belum dibawa keluar. Dan jika anda ikuti live daripada awal tadi, kebanyakan mangsa yang terlibat gagal untuk bangun. Dalam arti kata lain, mereka dibawa secara usungan. Norlina Muhammad Yusof, siramnya sistem fail, belum dapat. Wan Zani, itu belum dipastikan dan ketika ini pihak media sedang mencari siapakah individu tersebut. Ya, face to face bertembung di antara dua gerabak sekitar pukul 8.30 malam tadi. Dan info lanjut belum kami terima, dan ini adalah kejadian semasa. Namun boleh dikatakan kejadian agak tragis kerana mangsa yang dibawa keluar tidak boleh bangun. Dalam arti kata lain, dibawa dengan cara usungan. Salahuddin Hadi, ada yang meninggal ke? Itu belum dapat kami pastikan. Kami tidak ada jawapan tersebut. Namun untuk sebarang info lanjut, harap terus setia bersama Suara Merdeka. Mungkin boleh follow, boleh like dulu. Kita akan sama-sama update. Cuma kita harapkan di sini kerana bilangan manusianya agak padat, masing-masing dapat menjaga diri, dan apabila pulang nanti mungkin boleh bersihkan diri sebelum bertemu dengan ahli keluarga dan sebagainya. Itu juga yang amat kami takuti ketika ini. Walaupun kami bertugas nampak seperti tidak mematuhi SOP, tetapi sebenarnya ini adalah demi tugas dan kami agak risau, dan kami cuba untuk melindungi diri kami sebaik mungkin, dan doakan kami baik-baik saja. Dan sekarang kita melihat apa antara perkembangan semasa. Ada lagi mangsa yang akan dibawa keluar. Dan ini antara anggota bomba yang terlibat dalam operasi menyelamatkan mangsa sebentar tadi. Ini antara live yang dapat kami kongsikan ketika ini. Baik, jadi kepada anda yang baru saja menyertai secara langsung, sekarang ini kami berada di KLCC, di mana mangsa-mangsa yang terlibat dengan pertembungan dua gerabak LRT Kampung Baru KLCC berjaya dibawa keluar. Dari segi jumlah berapa mangsanya belum dapat kami pastikan, dan diharap anda dapat terus bersama kami untuk mengetahui kemaskinan dari semasa ke semasa. Dan dari segi sini kita dapat menyatakan seperti sudah tiada mangsa, kerana sebentar tadi kebanyakan mangsa terlibat ditempatkan di sini untuk sementara. Dan di hadapan saya ini adalah anggota media yang bertugas, masing-masing sedang menunggu untuk menerima laporan semasa berkenaan insiden ini. Doakan semoga semuanya selamat, insyaAllah. Ya, kerana kita lihat ramai individu terlibat. Minta maaf kerana mungkin sensitif. Ada yang berdarah, ada yang luka di bahagian kepala, dan seperti ada seorang individu tadi memakai kemeja putih, darah membasahi kemeja putih tersebut. Agak menakutkan bagi saya. Ini adalah antara situasi semasa di mana kita dapat lihat pihak media membuat laporan, dan anggota bomba juga sedang bersiap-siap menerima arah seterusnya. Dari segi mangsa sudah tidak ada. Begitu juga dengan APM.
Tunjuk Tuan. Tunjuklah PC sana. PC lah Tuan. Baik PC Tuan. Ya, PC. Okey. Boleh. Boleh. Gua tekan. Okey. Jadi kejadian ini agak mengejutkan kerana boleh katakan seperti tidak pernah berlaku. Dan pihak kami juga sedang menunggu jika sidang media diadakan untuk mendapatkan informasi semasa, informasi tentang bagaimana insiden tersebut boleh berlaku, berapa ramai yang terlibat, ada yang meninggal dunia atau tidak. Info-info itu sama-sama kita nantikan dan diharap untuk anda semua sama-sama kita doakan kesejahteraan untuk mereka yang terlibat. Dan memang agak menakutkan kerana saya melihat kebanyakan mereka tidak boleh bangun dan dibawa menerusi usungan. Betul tu. Lagi-lagi musim COVID dengan musim pandemik ni, kita pun risau sebenarnya, tapi disebabkan tugas ini antara risiko-risiko yang frontliner terpaksa hadapi, dan kami mampu memohon doa daripada anda semua agar kita semua dilindungi dan tidak terjebak dengan risiko-risiko yang tidak diingini. Mungkin ada segelintir netizen mengatakan bahawa pihak media dan anggota keselamatan melanggar SOP, tapi sebenarnya beginilah cara kerja, beginilah risiko yang terpaksa kami lalui, dan jika terkena di antara kami ada sesuatu yang amat kami takutkan, dan diharap Allah permudahkan dan doa kalian yang sedang menonton ni dapat permudahkan usaha kami. Jadi apa yang boleh saya kongsikan, ketika ini sudah tiada mangsa yang dibawa keluar. Keadaan di dalam ini sudah kembali tenang, dan kita Bertembung. Oh, dia bertembung. Dia sebenarnya train yang daripada Kampung Baru tu rosak. Rosak. Dia nak betulkanlah track tu. Oh, tak sempat. Daripada yang auto punya daripada Gombak datang ke ni. Ya, tunggu menteri, dapat menteri dia nak ni. Kita buat sekalian. Khairi Jurani, betul. Terima kasih jugalah, dan kami hanya mampu mendoakan diri kami agar kami tidak terlibat dengan sebarang kluster-kluster atau jangkitan, kerana tugas kami sangat berisiko. Nampak macam seronok kerja kan, tapi sebenarnya ini adalah antara risiko yang terpaksa frontliner hadapi. Mungkin netizen kata, apa ni kerja tak jaga SOP? Tak. Dia bukan tak jaga SOP. Dia kritikal kecemasan, dan kami harap kami tidak membawa sebarang musibah. Itu saja. Itu adalah antara risiko yang terpaksa frontliner hadapi ketika waktu seperti ini. Kami doakan untuk kami agar kami tidak membawa sebarang kluster, tidak membawa sebarang musibah. Doakan untuk kami. Dan ketika ini pihak media sedang menunggu sebarang kenyataan rasmi. Okey, dan kami ada sidang media di bawah. Okey, kami sedang menuju ke lokasi untuk sidang media. Dan ketika ini rakan-rakan media juga sedang bergegas ke lokasi sidang media ketika ini. Jadi mari kita dengarkan apa isu sebenar yang berlaku. Bang. Turun bawah, masuk kanan. Baik.
Terima kasih kepada yang mendoakan anda sekarang ini. Suara mereka sedang bergerak ke kawasan untuk sidang media diadakan. Dan kita dengarkan apa isunya. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan yang baik hati, semoga dimudahkan rezeki, boleh berkongsi live ini ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, grup Membawang, grup Karya Masjid. Terima kasih kepada yang mendoakan. Terima kasih kepada yang mendoakan kami. Benar, kami mengharapkan doa itu kerana kami juga khawatir, takut semoga kami tidak dijangkiti dengan sebarang wabak dan semoga kerja-kerja kami ini dipermudahkan, dipelihara dan sebagainya. Jadi untuk anda yang atas balik, jadi beginilah kadang-kadang nasib media ya. Kejap dekat bawah, kejap kat atas. So ini real punya guys. Demi mendapatkan laporan untuk anda semua, kejap di atas, kejap di bawah, itu biasa. Jom jadi kita berjalan-jalan lah. Baik. Jadi sekarang ni kepada anda yang baru saja masuk, kita sedang ke tempat sidang media yang akan dilakukan. Lokasi di KLCC, di mana sebentar tadi telah berlaku pertemuan di antara dua gerabak LRT Kampung Baru KLCC dan kadang mangsanya agak tragis. Semoga mereka dipermudahkan urusan. Terima kasih Farhana Puan. Benar, ini adalah antara risiko yang terpaksa kami hadapi. Kebanyakan netizen di luar sana mungkin tidak faham, mungkin memberi kecaman yang negatif kepada kami, namun kami terpaksa berdepan dengan risiko ini dan kami juga tidak mahu perkara-perkara buruk berlaku ke atas kami. Dan semoga kami dipermudahkan urusan. Memberikan perkembangan dari semasa ke semasa. Ini kejadian yang baru berlaku. Fahamkan juga kepada kawan ini lebih kurang 6 balai bomba, 3 balai bomba dan tambah pun aku lukaskan ke lokasi kejadian. Nyanyi. Islamia akan dilakukan. Saya nak dengar lagu. Menteri dah lulus. Berapa itu dia? Berapa itu dia? 213. Bukan. Lupa. Cakap tahu ni. Hanif Izwan, benar. Nampak seperti tak ada penjagaan sosial dan ini adalah risiko yang terpaksa frontliner hadapi. Dan kami tidak mahu, kami berdoa agar diri kami dilindungi. Ini adalah risiko yang terpaksa kami tanggung untuk menyampaikan berita kepada anda semua. Adina, terima kasih Adina. InsyaAllah kami akan memastikan diri kami terpelihara. Bos, sorry bos, balik kat stop sini. Bertembung. Okay, baik, ketika ini sidang media belum lagi berlaku, tapi apa yang saya boleh kongsikan di sini, sebentar lagi akan diadakan sidang media berkenaan dengan insiden yang baru saja berlaku sebentar tadi, melibatkan dua gerabak LRT Kampung Baru dan KLCC yang bertembung dan mangsa-mangsa telah alhamdulillah
selamat dibawa keluar menaiki ambulans, dan boleh dikatakan di antara mereka ni agak kasihan, dan kita doakan semoga baik-baik saja. Dan kepada anda yang sedang menonton, doakan kami agar tidak terlibat dengan sebarang musibah, kerana doa anda amat kami hargai. Nampak seperti memang pada realiti kami tidak dapat berbohong bahawa memang kami tidak dapat melakukan jarak pada waktu ini. Ini adalah keadaan kritikal dan ini antara risiko yang terpaksa kami hadapi, dan kami mohon doa pada anda untuk kami bebas daripada segala penyakit. Rata-rata mereka berada dalam mesin kejadian. Kejadian dan keuangan. Bawa balik lah. Yang kat dalam. Keluar lah. Oh, dah lah dah. Ya. Oh, apa dia? Dah ready cakap. Nak tunggu menteri je kan? Menteri okey. Ha? Dia pergi ke lokasi. Tadi di dulu lah. Belum lagi. Semua sekali 212. Yang cedera? Cedera 166. 166. Terima kasih kepada yang mendoakan frontliner. Benar, kami ingat diri kami dan kami akan menjaga diri kami. Kami akan sanitize diri kami apabila keluar daripada kawasan ini. Tapi kali itu perlu kami lakukan, wajib untuk kami lakukan untuk memastikan tidak merebak sebarang musibah. Terima kasih kerana mengingatkan, terima kasih kerana doakan kami. Dan ketika ini anda sedang bersama kami Suara Merdeka untuk laporan semasa mengenai 2 pertambungan gerabak LRT Kampung Baru dan juga KLCC. Terima kasih kepada yang mendoakan untuk kami. Terima kasih. Sesungguhnya tugasan kami amat berisiko. Setakat ini dilaporkan 47 orang yang mengalami cedera parah. 47 orang yang mengalami cedera parah dan 1 orang cedera ringan. 47 orang cedera parah, 1 orang cedera ringan. Itu antara angka yang dapat kami kongsikan ketika ini. Terima kasih kepada yang doa kami, terima kasih kepada yang doa kami. Semoga anda dimurahkan rezeki, semoga anda dalam keadaan baik dan semoga Allah melindungi anda semua. Okey, bagi tahu awal-awal. Jadi keseluruhan 213 jumlah dalam train. Bukan, belum PC lagi belum. Dia cedera ringan 166, cedera parah 47. Maknanya semua sekali 213. 213. 47. Parah 47. 47 orang cedera ringan 166. So all together 213 bawa ke hospital SKL. baik, jadi seperti angka yang dapat kami sebutkan, 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah, dan mangsa semuanya telah berjaya dibawa keluar menaiki ambulans dengan pengusung. Dan itu antara yang kami dapat kongsikan. Semoga anda doakan kami agar kami semua selamat daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Dan angka yang kami dapat kongsikan ketika ini, 166 orang mangsa mengalami cedera ringan dan 47 mengalami cedera parah, dan sidang media penuh sedang kami nantikan
Benar Azrul, 47 orang yang cedera parah, 166 orang cedera ringan. Dan kata terima kasih kerana memahami. Betul Nita Ramli, jumlah penumpang 213. Benar. Jadi bagaimana keadaan itu tersebut berlaku, kami sedang menunggu jawapan penuh dengan fakta dan kita tidak cuba untuk meneka. Okey, apa yang boleh saya kongsikan ketika ini, semua mangsa telah berjaya dibawa keluar dan semuanya telah selamat menaiki ambulan. Bagi jarak dulu. Melurus kejadian berlaku sekitar pukul 8.30 malam tadi. Kita mau rukam dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam sahabat-sahabat media yang hadir pada malam ini bersama-sama saya, pengarah Bomba Kuala Lumpur, Tuan Nordin, dan juga pegawai-pegawai saya. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, bahawa pada malam ini lebih kurang jam 8.45 malam, kita telah menerima laporan berkenaan dengan satu kejadian insiden yang melibatkan tren LRT yang bertembung antara laluan KLCC ke Kelana Jaya dan juga daripada Kelana Jaya ke Gombak. Jadi pertembungan ini berlaku di antara stesen Kampung Baru dan juga KLCC yang mana kita berada sekarang ini. Jadi dalam tren tersebut, tren yang menghala daripada Gombak ke Kelana Jaya dipenuhi dengan penumpang sejumlah lebih kurang 213 orang. So daripada pertembungan tersebut, pelanggaran tersebut menyebabkan 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah, dan kesemua mereka telah dihantar ke hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital lain yang berdekatan. Jadi kita masih lagi menjalankan siasatan bagaimana pertembungan dan pelanggaran ini berlaku, kerana difahamkan salah satu tren yang menghala daripada Kampung Baru ke Gombak diberitakan tren yang rosak. Jadi mereka telah memandu uji untuk memastikan tren ini berada di trek yang sebenar, mana boleh digunakan. Jadi laluan tren yang membawa daripada Gombak adalah dipandu secara automatik, okey, yang mengandungi jumlah penumpang seramai 213 orang tadi. Okey, manakala tren yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak itu adalah tren yang kosong, sebab tren itu adalah rosak. Jadi yang hanya ada adalah pemandu tren yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak. So jadi pertembungan itu berlaku antara KLCC dan Kampung Baru. So dalam kejadian ini, insiden ini, kita dapati mungkin berlaku miscommunication di pusat kawalan LRT ini. Jadi kita akan menyiasat sejauh mana berlaku breakdown tadi, dan kalau kita lihat ini merupakan satu kemalangan, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Darat tahun 2010 disebabkan apa-apa perbuatan ataupun peninggalan yang boleh menyebabkan kecederaan penumpang. Jadi kita akan siasat di bawah seksyen ini jika berlaku kecuaian dan sebagainya. So siasatan perlu dijalankan kerana ia melibatkan kepentingan awam dan menyebabkan ramai yang cedera. So itu apa yang dapat saya simpulkan dalam siasatan awal kita. So kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Jadi laluan yang sama kan kalau di bawah tunnel. Sepaham kami maksudnya dua laluan berbeza. Dia sepatutnya dia laluan berbeza. Sebab tu kita perlu jalankan siasatan. Kerana ia bertembung di laluan yang sama. Maknanya daripada Kampung Baru tu sepatutnya tidak menghala ke laluan yang bertentangan. Sepatutnya dia menggunakan trek yang sebelah satu lagi.
rasa kesilapan teknikal di pusat kawalan lah. Boleh dikatakan begitu, tapi nanti kita akan siasat lanjut. Jadi unsur-unsur sabotaj kalau tahu lihat. Setakat ini belum ada lagi apa-apa yang boleh menunjukkan ada unsur-unsur sabotaj sebab train ni sebenarnya rosak. Train rosak. Cuma mungkin dari segi pusat kawalan tu mungkin ada miscommunication di situ menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua train yang sepatutnya tidak berlaku. Kerana train yang daripada Kampung Baru dibawa secara manual, ada pemandu. Yang daripada Gombak dibawa secara automatik. Tuan, kecederaan macam mana yang cedera parah tu? Yang kita lihat tadi, yang dilaporkan ada 15 orang yang agak parah. Walau bagaimanapun keseluruhan tadi tu ada 47. Macam-macam lah. Tadi pun saya lihat di train tadi ada darah juga. Tapi semuanya insyaAllah kita doakan. Semoga mereka yang berada di dalam coach tu berada dalam keadaan selamat dan cepat pulih. Tak ada. Semua berjaya dikeluarkan pada pukul 21.50 tadi. Semua berjaya dikeluarkan dengan bantuan bomber, APM dan juga pihak polis. Semua dalam keadaan segar lah. Semua dalam keadaan. Tuan, berlaku pada pukul berapa tu? 8.45 lebih kurang. So, lama masa itu bomba dengan polis ada menghadapi kesukaran ni masa nak menyelamatkan. So far tak ada lah. Sebab pelanggaran tu bukan teruk sangat. Dia berdepan antara kepala train tu. Di situ saja. Tapi mungkin sebab impact dia tu, pelanggaran tu, momentum tu menjadikan dia menyebabkan yang di dalam train yang tidak memegang apa-apa tempat pegangan, mereka akan terhentak lah. Berapa lama masa yang perlu untuk anggota bomba dan polis keluarkan maksud daripada dalam train? Saya rasa itu saya serahkan kepada Tuan, berapa kelajuan train masa itu kurang daripada 40 km per hour. Kurang speed dia. Jarak dari stesen tu? Stesen antara stesen tu kurang daripada 2 km. Tuan, so basically train yang dipandu uji tu tak sepatutnya berada dalam Ya, betul. Yang dipandu oleh pemandu tu tak sepatutnya bertentangan. Ada seorang je? Seorang saja. Pemandu je lah. Pemandu saja. Pemandu uji je. Jadi 213 tu include pemandu train yang satu orang ni. Yang tu yang sebelah tu. Yang ni yang train yang ni. Yang rosak. Yang rosak. Total termasuk pemandu lah, tuan train. Tuan po lah kalau termasuk pemandu. Tuan kalau tengok gambar yang viral Pemandu di tu Twitter, ada kena tangkap. Pemandu. gambar yang viral di Twitter ada melibatkan wanita mengandung. So ada kecederaan kepada wanita mengandung. Dia yang tu, yang manual tu. Yang manual tu. Tuan, viral dekat Twitter ada gambar perempuan hamil. Perempuan mengandung hamil. So macam mana keadaan dia? Itu nanti kita kena semak dengan hospital. Tuan Odin mungkin. Thank you so much, Tuan. Thank you. Sedikit proses nak keluarkan bangsa-bangsa tadi. Saya hanya akan sentuh pasal operasi Tuan kat sini. Jadi Tuan ke depan kita. Tuan ke depan sikit. Tuan depan sikit. Jabatan bomba dan juga jabatan yang penyelamat yang lain telah tiba di lokasi lebih kurang pukul 20 ataupun pukul 8.45. Jadi disebabkan dia berlaku di dalam terowong. Jadi laluan tu memang sempit. Jadi risikonya memang ada, khususnya kita risau dari segi elektrik dan sebagainya. Jadi operasi perlu berhati-hatilah. Jadi banyak masa diambil untuk proses evacuation ataupun untuk mengosongkan ataupun untuk mengeluarkan bangsa. Jadi memandangkan daripada rail ataupun rail yang sebenar tempat pelanggar itu lebih kurang 100 meter kepada ruangan lapang ataupun untuk stesen orang turun penumpang lebih kurang 100 meter. Jadi perjalanan itu dalam keadaan kecederaan terpaksa dibuat secara berhati-hati lah supaya mereka tidak bertambah kecederaan. Jadi kita bersyukur kita ada banyak ambulans daripada pelbagai agensi, IMRS daripada Jawatan Bomba, daripada APM, daripada Institut Jantung Negara, daripada Crash dan pelbagai lagi. Dia bersilih gantilah untuk membawa semua penumpang yang cedera untuk dihantar ke hospital dekat. Jadi operasi perlu dibuat secara berhati-hati untuk mengelak kecederaan yang lebih dan juga risiko-risiko yang lain sebab dia berlaku dalam terowong. Jadi mereka terpaksa melalui jalan-jalan sempit lah di sisi kiri dan juga kanan laluan. So masa kemalangan tu, tingkap persediaan tu pecah ke kan? Dia
dia bertembung sebenarnya. Dia bertembung, kita lihat. Dan apabila jambatan bomba tiba, ada pintu-pintu telah pun terbuka. Sebab ada pintu yang kaca dan sebagainya. Jadi mangsa-mangsa penampai yang tidak cedera, dia telah cuba keluar sendiri. Dan yang cedera ini menunggu pasukan penyelamat. Okay. Alright, thank you. Okey kan. Nanti tunggu menteri lah. Baik, jadi itu saja antara sidang media yang dapat kami kongsikan. Dan secara kesimpulannya, kemalangan tadi melibatkan 166 mangsa yang cedera ringan dan 47 mangsa mengalami cedera parah. Namun yang lagi teruk daripada 47 individu tadi, 15 orang agak kritikal. Dan berdasarkan gambar-gambar di Twitter, terdapat wanita yang hamil. Namun bagaimana dengan keadaannya tidak diketahui lagi. Tetapi demikian, syukur alhamdulillah tidak ada yang mengalami korban jiwa. Baik, jadi itu antara kami dapat kongsikan. Dan kepada anda yang sedang menonton, kami petugas-petugas di lapangan memohon doa agar diri kami tidak dijangkiti dengan sebarang perkara yang tidak diingini. Kami memohon doa daripada anda-anda sekalian yang sedang menonton, kerana doa anda amat bermakna buat kami yang terpaksa merisikokan diri kami bertugas di lapangan dengan keadaan yang tidak diingini seperti ini. Faris Shah, ini antara risiko yang terpaksa kami hadapi dan kami memohon doa daripada anda. Hello, test mic 1, 2, 3. Alhamdulillah, Mak baru sampai. Mak baru sampai. Okey, media tolong belakang sikit media. Okey, kalau seperti mana anda yang dengar, mikrofon baru sampai. Okey, yang belakang ni kalau boleh jangan ramai sangat, boleh tak? Jaga jarak. Kami memohon doa daripada anda. Memohon doa daripada anda agar kami yang terlibat dalam keadaan yang sangat berisiko ini dilindungi. Kami sangat memohon doa daripada anda. Terima kasih kepada yang mendoakan kami. Kita jarak sikit. Nanti ada. Terima kasih Sarani. Terima kasih Laili. Tolong Okey. Salam sejahtera dan selamat malam kepada para wartawan yang saya kasihi sekalian. Pada malam ini saya mendapat berita sedih apabila berlakunya pelanggaran 2 buah train yang dipenuhi oleh Pasarana, yang mana peribatan train LRT Telaga Jaya Line bernombor 240 yang tidak mempunyai penumpang, iaitu train kosong, telah melanggar secara head on dengan train 181 yang membawa penumpang seramai 232 orang. Dan akibat daripada pelanggaran ini, didapati 47 orang penumpang telah mengalami cedera tidak ringan. Saya gunakan kata ini kerana saya tak gunakan parah, kerana secara relatif 166 adalah cedera ringan. Jadi 47 itu terpaksa kita bawa ke hospital untuk dirawat. Ada yang terpaksa kita bawa menggunakan kenderaan ambulans, yang terpaksa kita bawa dengan bantuan paramedik tadi, ya. Jadi saya rasa tadi kita telah melihat bagaimana pihak polis, pihak Bomba Penyelamat Asman dan juga pihak pertahanan awam telah bersama-sama untuk membantu kita membawa mereka yang tercedera dalam kes pelanggaran ini untuk dikejarkan ke hospital. Jadi bagi pihak kerajaan, saya berasa sedih dengan kejadian ini kerana ia merupakan satu kejadian pertama kali dalam 23 tahun sejarah
pengoperasian LRT di Malaysia. Dan pelanggaran seumpama ini secara head-on bertembung antara dua train ini adalah satu pelanggaran yang agak serius. Jadi selaku Menteri Pengangkutan, saya ingin mengumumkan bahawa MOT akan membubuhkan satu task force, satu panel penyiasat, satu pasukan petugas khas untuk menyiasat. Besok Ketua Pengarah APAT, Agensi Pengangkutan Awam Darat, akan menghantar laporan awal kepada saya, dan dalam tempoh 2 minggu task force ini akan mengemukakan hasil siasatan kepada saya. Dan dalam tempoh 2 minggu kita akan kena pasti sama ada disebabkan oleh kesilapan dari segi sistem signaling ataupun communication ataupun human error. Dan kita akan pastikan kita siasat apa punca kejadian pelanggaran ini. Jadi atas dasar ini kita minta supaya wartawan bersabar sikit, kerana 2 minggu kita kena siasat dan pakar-pakar kita akan terus melihat sama ada daripada Pasarana, daripada APAT kita ada technical team, dan juga kita akan gunakan khidmat dari luar untuk melihat dan mengenal pasti apa punca kejadian pelanggaran train pada hari ini. Jadi ianya berlaku pada 8.33 malam tadi, melibatkan 2 buah train, dan pada masa itu nampaknya kebanyakan penumpang mula langgar kelajuan 20 km sejam yang tak membawa penumpang dengan 40 km sejam. Apabila 20 campur dengan 40 jadi 60. Jadi bila langgar tu momentumnya jadi 60 km sejam. Jadi nampaknya impact sangat besar. Ada yang terpaksa, ada yang selepas pelanggaran telah kata orang terpaksa ajak ke satu jarak yang agak jauh, dan itu yang menyebabkan ada yang cedera. Dan saya sendiri melihat dengan mata saya macam mana ada yang lebih teruk cederaannya, dan saya memberi jaminan kepada semua penumpang yang terkesan ataupun mereka yang menjadi bangsa dalam kejadian ini, kita akan melakukan terbaik untuk merawat mereka yang sakit. Jadi saya juga difahamkan pihak Pasarana khususnya untuk peringatan LRT, setiap tahun kita ada, setiap 6 bulan kita adakan apa yang dikatakan latihan ERP, iaitu Emergency Response Plan, yang mana dalam keadaan seperti ini perlu kita memberi reaksi atau membuat respon yang cepat. Dan ini adalah sebahagian daripada prasyarat atau keperluan yang ditetapkan oleh APAT. Dan pada waktu yang sama juga kita akan lihat dari segi aspek, saya difahamkan Pasarana memang ada perlindungan insurans, tapi yang penting prioriti kita pastikan mereka yang dihantar ke hospital. Saya difahamkan setakat ini yang lebih teruk 15, dan saya dapat melihat 47 yang dikata secara relatifnya berbeza dengan yang cedera ringan. Saya berharap mereka dapat dirawat dengan cepat dan supaya mereka sembuh. Itu prioriti kita, itu utama kita. Jadi kita berharap semua pihak mengambil ini sebagai satu iktibar, dan kita memastikan pengoperasian pengangkutan awam di Malaysia ini, keselamatan itu adalah satu faktor yang penting. Jadi sekali lagi bagi pihak kerajaan, saya menyampaikan rasa simpati kita kepada keluarga dan penumpang yang tercedera dalam kes pelanggaran pada malam. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Seperti mana yang saya katakan tadi, baik, jadi itu antara sidang media yang diadakan, dan terima kasih kepada anda yang memahami tugasan kami. Sesungguhnya kami para wartawan, anggota keselamatan, barisan hadapan frontliner sentiasa berada dalam keadaan risiko, suasana risiko, dan hanya doa kalian yang sedang menonton, doa anda rakyat Malaysia boleh membuatkan kami tidak terjebak, tidak terundang, tidak terkena dengan musibah-musibah yang tidak diinginkan. Hanya doa kalian yang membantu untuk kami semua selamat daripada keadaan tersebut. Dan apa yang saya boleh kongsikan secara kesimpulan, hari ini telah berlaku satu insiden yang mengejutkan, di mana LRT dari
Kampung Baru bertembung dengan KLCC dan seramai 166 individu cedera ringan dan 47 individu cedera parah. Itu kita dapat kongsikan dan kesemua mangsa alhamdulillah telah berjaya dibawa keluar menaiki ambulans dan boleh dikatakan keadaan mangsa-mangsa yang terlibat pada awal itu agak tragis kerana kebanyakan di antara mereka tidak dapat bangun. Dengan erti kata lain, terpaksa dibawa keluar menggunakan pengusung. Jadi terima kasih kepada anda semua yang mendoakan kami. Kami juga amat memerlukan doa anda agar kami tidak terlibat dengan sebarang risiko, sebarang gejala atau perkara-perkara yang tidak diingini dalam keadaan yang serba gawat ketika ini. Jadi ketika ini masih ada soal jawab di antara menteri dan saya terpaksa memberi laluan kepada media-media yang terhadapan terlebih dahulu, dan ketika ini anda dapat saksikan masih lagi ada anggota-anggota keselamatan yang berada di sini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang doakan kami. Semoga kami tidak alpa, tidak lupa untuk membersihkan diri kami pulang di rumah nanti. Kami doakan kami untuk tidak alpa, tidak lalai untuk memastikan diri kami bersih, sanitize diri dan sebagainya. Doa anda amat kami hargai, dan ini antara risiko yang terpaksa kami frontliner hadapi pada masa-masa yang sangat kritikal ini. Terima kasih kepada anda yang doakan kami. Boleh dikatakan hari ini memang ambulans datang daripada pelbagai agensi, bukan setakat HKL saja. Macam-macam ambulans datang hari ini, semuanya untuk membantu menolongkan mangsa. Dan Zaid, itulah wallahualam. Saya dan kami adalah manusia biasa yang bertugas dan memahami setiap tugasan kami itu berdepan dengan risiko dalam keadaan kritikal ini, dan kami pun tidak mahu menjadi penyebab wujudnya kluster-kluster baru, dan kami amat memohon doa daripada anda semua agar tugas kami dilindungi, dirahmati, kerana kami sering berdepan dengan risiko untuk menyampaikan mesej. Terima kasih Khadijah Muhammad Faris. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Rida. Baik, jadi sedikit update kepada anda yang baru saja menonton. Tadi telah berlaku kemenangan sekitar pukul 8.45 malam, dan mangsa telah berjaya dikeluarkan kesemuanya sekitar pukul 9.50 malam, dan 166 individu dilaporkan mengalami cedera ringan, 47 cedera parah. Terdapat juga seorang wanita hamil, tetapi belum diketahui bagaimana keadaannya. Baik, jadi itu saja untuk siaran langsung pada ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kami di pihak Suara Merdeka mendoakan anda semoga murah rezeki, dipanjangkan usia dan bebas daripada segala gejala. Mana yang tidak bekerja dalam sektor berisiko, jaga diri. Dan kepada anda yang berhadapan dengan risiko, pastikan diri kita sentiasa dilindungi. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih Zurin. Terima kasih Yumi. Terima kasih Nur Rasnida Zamri. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum dan semoga anda dimurahkan rezeki.